Gadis bermata biru. Kita bertemu dalam rona kota Amsterdam yang berwarna-warni. Engkau menegur ketika aku dibuat gelisah di sebuah bangku di sisi Jatilovers setentang Central Station. Memang, aku tidak ada duit langsung waktu itu. Aku kena ragut. Mujur pasport tidak hilang sama. Aku seperti gelandangan di kota asing yang hilang arah. Aku seperti kincir angin yang enggan berpusing. Aku seperti bunga tulip yang semakin layu. Engkau datang bertanya dan ikhlas mahu membantu. Tengok, gambar bunga tulip. Inilah simbol warna-warni kedamaian, ujar engkau sambil menunjukkan telefon. Kemudian engkau menambah, seronok kalau dapat tinggal di Amsterdam lebih lama. Kau tahu, kota metropolis ini diiktiraf antara 7 bandar paling selamat di dunia. Selain Sydney, Melbourne, Toronto, Osaka, Singapura dan Tokyo. Pada dia, definisi selamat mungkin hanya sekitar tahap pelanggaran, perundangan, kekejaman atau kekerasan, termasuklah perang atau penguasaan pihak tentera. Namun begitu, pada aku, selamat lebih daripada itu. Mungkin ada perkara lain seperti integrasi serantau, keterusan pentadbiran, indeks rasuah, tahap pendidikan dan julat pendapatan penduduk. Paling penting bagi aku, ketenangan jiwa dan kesepaduan emosi. Barulah kita rasa selamat dan aman. Secara realiti, dunia semakin sakit. Lihat sahaja tidak ada tempat lagi yang benar-benar selamat. Malah, dunia pernah menyaksikan beberapa serangan wabak berskala besar seperti kolera, H1N1, SARS, Ebola dan COVID-19. Belum lagi termasuk kejadian lain seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan banyak lagi. Pada aku, ini peringatan daripada Tuhan bahawa dunia semakin tua. Macam mana nak selamat kalau hasil bumi dikawal tanpa kawalan? Pencemaran di mana-mana, pelepasan gas berbahaya sesuka hati. Aku masih tetap berwaspada dengan perempuan bermata biru itu. Sebenarnya, di mana-mana tempat pun sentiasa terdedah dengan jenayah ragut, rompak, curi, rogol, vandalisme dan banyak lagi. Sebab itu, kita kena siaga. Jangan mudah terpedaya. Sebenarnya, itu hari pertama aku di kota Amsterdam selepas sampai dari lapangan terbang. Hasratku untuk menjelajah Amsterdam terbantut kerana aku kena ragut. Mujurlah bilik hotel sudah bayar. Dan memang, aku ada simpan sedikit duit dalam bilik sebagai kecemasan. Sekarang, sedang fikir cara macam mana nak bayar tambang balik ke hotel. Laura, engkau menghulur salam perkenalan setelah sekian lama berbual. Sebenarnya, aku datang ke Amsterdam untuk sebuah seminar antarabangsa berkaitan dengan keamanan global. Aku salah seorang pembentang. Datang buat apa? Giliran aku pula bertanya. Lantas engkau menjawab, mencari dunia yang selamat. Entah, aku tidak pasti selamat yang macam mana. Namun begitu, aku lihatkan saja jawapan itu terus berpuing-puing dalam nyurut kepala. Oh ya, aku sedikit kagum kerana bagaimana perempuan Amerika boleh fasih berbahasa Melayu begitu. Namun, aku diamkan sahaja. Masih terlalu awal untuk aku meneka. Selanjutnya, engkau mengajak aku ke sebuah restoran halal berdekatan. Ketika makan, engkau bercerita tentang betapa dunia semakin sakit. Keamanan kian hilang, peperangan di mana-mana. Ada syahdu di mata engkau. Aku benci peperangan. Peperangan hanya meragut kemanusiaan. Lihatlah apa jadi dengan rakyat Afghanistan, Iraq, Syria, Ukraine, Yaman, Bosnia dan banyak lagi. Semakin bersemangat engkau bercerita, kita semakin mesra. Aku semakin berani untuk terus berbual dengan engkau. Dari Malaysia? Tanya Laura lagi. Pelik, baru nak tanya. Aku mengiyakan. Aku yakin dia sudah tahu. Saya memang minat bahasa Melayu. Saya kagum dengan Malaysia. Malah di universiti saya mengambil kursus peradaban Melayu sebagai subjek elektif. Balas Laura. Aku semakin terpaku dengan kefasihan Laura berbahasa Melayu. Kemudian aku bercerita sedikit tentang Malaysia. Antaranya adalah tentang sejarah kota Belanda yang dibina oleh syarikat Hindia Timur Belanda di Pulau Pangkur pada tahun 1670. Sebab tu
Aku ingin sangat datang ke Amsterdam, dan kesempatan datang ke sini untuk seminar tidak harus disia-sia. Dan kesempatan datang ke sini untuk seminar tidak harus disia-siakan. Saya pun pernah ke Pulau Bangkor selain Kuala Lumpur, Melaka, Ipoh dan Pulau Pinang. Saya suka Malaysia. Awak bertuah kerana tinggal di negara Malaysia yang aman, sambung Laura. Udara kota Amsterdam masih juga beku. Kami semakin rancak berbicara tentang keamanan, langsung menjurus kepada hal-hal lain seperti ekonomi dan sosial, sehingga tidak sedar hari merangkak senja. Engkau memberi aku sedikit duit tambang untuk aku pulang ke hotel. Aku minta nombor akaun dan berjanji akan membayarnya balik walaupun engkau bersungguh-sungguh menolak. Kembali ke jeti, engkau memohon untuk ke tandas sekejap. Lama aku menunggu tapi engkau tidak juga muncul. Engkau hilang tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, waktu seminar sudah sampai. Aku tidak sabar untuk membentangkan kertas kerja. Aku tidak sabar untuk terus balik selepas beberapa hari di sana. Aku puas dapat pusing-pusing di Amsterdam. Mujur juga ada sembunyikan duit di bilik. Kalau kena ragut semua, entah apa akan jadi. Sebaik saja pengacara memanggil pengucap utama berucap, aku kaget. Aku perhati sedalam-dalamnya. Begitu lantang dia mengemukakan pembentangan tentang pentingnya keselamatan dan keamanan global. Aku tepuk tangan setuju. Profesor Madya Dr. Laura Abigail. Ya, itulah perempuan yang aku jumpa beberapa hari lepas.